Okay, so CRV kita last week Friday kita dah belajar CRV PDF, okay, which is this part only. Okay, definition dia. So kita dah tengok macam mana nak cari probability. Okay, so macam mana nak cari probability given CRV PDF, which is kalau soalan suruh cari probability, contoh ini soalan dia bagi dalam piecewise function. Daripada soalan kita dah tahu dah ini ialah CRV PDF. Okay, macam mana nak tahu simbol dia ialah F kecil and dia diberi interval. Okay, dia bagi interval dekat kita. So let's say this is your function. So question asks us to find P between X between 1.5 and 3.5. Kita tak boleh terus integrate daripada 1.5 ke 3.5. Okay, sebab 1.5 ke 3.5 function dia lain. Ini ialah function X square, ini ialah function 2X. Okay, function yang berbeza. So kita kena integratekan satu-satu. 1.5 ke 3, 3 ke 3.5. Okay, so that is the only thing yang kita dah belajar last week. Okay, so sekarang apa yang kita akan tengok ialah macam mana nak tengok CDF pula. Okay, macam mana nak tukar daripada PDF pergi kepada CDF ataupun kat sini lah. Okay, daripada PDF kita nak tukar kepada CDF. Okay, and also kita akan tengok macam mana nak cari probability untuk CDF. So kelas K10 dan juga K2 pagi tadi dah tengok sikit. So supposedly kelas K3 dengan K1 esok boleh buat soalan 10D. Okay, sepatutnya lah kalau dah belajar sekarang. Okay, so let's see cumulative distribution function. Yeah. Okay, so this is the formula. So sama je simbol dia. Simbol dia ialah Px less than equals to X ataupun F besar. Okay, untuk PDF CRV. PDF CRV simbolnya ialah F kecil sahaja. Dia tak ada Px equals to X. Ini untuk DRV, untuk discrete. Okay, tapi untuk CDF sama sahaja DRV dan juga CRV. Okay, so definition dia ialah from integrate PDF kita, ini F kecil, integrate PDF from negative infinity to X. So itu dia punya definition. So hujung dia kenapa X? Sebab hujung dia X sebab di sini X. Okay, so kalau kita ada F1, so hujung dia mesti kena satu lah, from let's say negative infinity to 1 function fx dx contoh. Okay, hujung kamu punya cerita tu, integration kamu mesti satu. Contoh kalau saya ada F2, so mungkin di sini akan daripada negative infinity 1, let's say kosong tambah 1 ke 2 function fx. So that is the definition. So kalau dia suruh cari median, so tengok dekat bawah ni, dia suruh cari median. So median ialah integrate from negative infinity to infinity to m. So formula is fm equals to integrate from negative infinity to m fx dx. Okay, equals to 0.5 lah. Okay, tapi itu nanti kita tengok. Okay, so kita dah tahu kalau CRV kita tak kisah pasal dia punya equal sign. Okay, equal sign dia tak kisah. So macam mana nak cari probability untuk CRV? So basically kalau kamu tengok dekat sini nombor 1 sampai nombor 4 ini dah dia tunjukkan. Okay, contoh soalan nombor 3. Px less than A sama sahaja dengan Px less than equals to A, which is kita boleh terus tukar kepada FA. Okay, sama juga ini semua. Okay, so basically semua ini akan ditukarkan menjadi FB minus FA. Contoh saya nak cari probability between 2 and 5. Okay, which is automatically terus jadi F5 tolak F2. Tak kisahlah berubah ada equal ke, dekat sini tak ada equal ke. Sama sahaja dia F5 tolak F2. Okay, ini untuk CRV. Untuk DRV berbeza. Okay, untuk DRV berbeza. So, ini dia punya formula untuk cari probability kita. Okay, F belakang, F kanan tolak F depan. Okay, so dia tak kisah equal ataupun tak equal. So, F kanan tolak F kiri lah. F kanan tolak F kiri. Okay, so kenapa cerita integration ni datang daripada mana? So macam saya cakap, kita dah tengok kita punya density function, probability density function. So let's say ini ialah kita punya function, probability density, fx kita, f kecil x kita. So bila kita integrate kan dia, okay, kita integrate from negative infinity to a contoh.
Okay, kita integrate from negative to A, kita dapat semua array yang di bawah ni. Okay, so itu how it works lah. Sebab tu definition dia dekat sini, kalau kita ada PDF, ini kalau kita ada CDF. Okay, ini kalau ada CDF. Kalau ada CDF. Kalau ada PDF, ingat, kalau ada PDF mesti kena integrate. So ini akan terus jadi integrate from negative infinity to A. Fx dx. Okay. Kalau ada CDF dah tak perlu integrate. Okay. Kalau diberi PDF dekat kita akan ada integration dalam jalan kerja kita. Okay, so sekarang apa yang kita akan tengok ialah macam mana nak susun, macam mana nak tukar daripada PDF pergi ke CDF. Okay, so ada kelas yang dah belajar tadi, tapi fokus balik sebab ini saya nak tunjuk secara general. Okay, secara generalnya. So, kita ada number line. Kejap Saya rasa tak payahlah ni. Taklah tunjuk. Terus pergi kepada example lah, example 18. Okay, kita pergi terus kepada example 18 which is untuk change PDF to CDF. So ini pergi terus kepada example 18. Okay. So this one ialah dia bagi kita always chapter 8 tengok dia bagi kita apa. So dia bagi continuous random variable probability density function. So dia bagi kita CRV PDF. Dalam kepala kamu mesti ingat akan ada integration. Okay, akan ada integration dalam cerita kita. Tak kisahlah dia suruh cari constant ataupun dia suruh tukar kepada CDF ataupun dia suruh cari probability, mungkin akan ada integration. Okay, so this is the thing. We want to change from PDF to CDF. Question A. Okay, the only function given here is fx equals to 1 over 8x, okay, with one interval. So mudah untuk kita, tak ada masalah. Tapi masih lagi saya nak buat interval. Okay, walaupun dia ada 0 dan 4 sahaja. Okay, so here's the function is 1 over 8x. Okay, so di sini ada negative infinity, di sini ada infinity. Okay, so that is your interval. So kalau kamu tengok, kamu akan ada 3 interval dekat sini. Nombor 1, x less than 0. Nombor 2, between 0 dengan 4. Nombor 3, x greater than 4. Okay, so there are 3 interval untuk soalan ni. X less than 0, x between 0 and 4, x greater than 4. Okay, nak letak equal dekat mana duduknya equal, kita akan tengok balik soalan. Okay, kita tengok balik soalan. So soalan ni memang bagi x is between 0 dengan 4. Kedua-duanya ada tanda equal. So, tengok soalan. Balik. Okay, so this is the first step. First step, lukis interval. Sentiasa lukis interval. Okay, so this is how we are going to change our PDF to CDF. Okay, saya nak semua orang mesti kena buat division macam ni. Okay, bukan pecahan, division. Kotak lah, table lah, senang cerita kena buat table. Okay, untuk yang pertama ialah untuk x less than 0. Interval kita yang pertama. Okay, so apa yang kita akan buat is the definition, which is kita akan ambil, kita nak tukar kepada CDF. Fx equals to integrate daripada, so negative infinity pergi ke 0. Okay, negative infinity pergi ke 0. Okay, which is the function is 0 lah, 0 dx. Okay, ini function 0, ini function 0. Okay, tetapi kalau kita sentiasa masukkan nilai, kita masukkan 0, kita masukkan 4, kita tak boleh dapat function. Okay, soalan suruh cari function. So obviously kita nak in terms of x. Okay, so tak boleh cari function, dia akan dapat value. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah last limit kita akan tukar kepada x. Okay, akan tukar last limit jadi x, supaya kita dapat wujudkan function. Okay, so kalau dekat sini sepatutnya 0, kita padam 0, kita letak dia sebagai x. Okay, so this kita integrate, tak ada masalah, terus jadi 0. Okay, so kita moving on to the next interval kita, tolong buat pecahan
supaya jelas nampak dalam jalan kerja kita. So the next interval is from 0 to 4, both are included. Macam mana saya tahu both are included? Saya tengok daripada soalan asal. Okay, so ini kita dekat yang warna hijau ni. Okay, so tadi dah siap dah. Ini dah siap. Sekarang kita yang dekat warna hijau. So dekat warna hijau, tak boleh ambil yang 0 to 4 sahaja. Dia mesti kena ambil daripada negative infinity juga. Okay, sebab tengah buat cumulative. So kena ambil daripada negative infinity. Okay, so from negative infinity, kita berhenti ke 0. Function 0. Okay, kenapa saya tulis 0 bukan X? Sebab ini bukan last limit kita. Okay, ini bukan last limit kita. Last limit kita ialah, kalau sini kita teruskan from 0 sepatutnya to 4. Tapi kita gantikan last limit kita dengan X. This function is 1 over 8 X dx. Okay. So sekarang, untuk memudahkan kita nanti, ini satu je function. Satu je function tak ada masalah. Senang je untuk kita. So mungkin akan ada 2, 3, 4 function yang akan mendatang. So kita tak naklah integrate benda yang kita dah integrate. So macam mana nak memudahkan kerja kita? So sini, ini definition dia apa tadi? Apa definition dia? Negative infinity ke kosong. Apa? F0. F0, okay. So tadi kita baru je belajar. Okay, definition kalau dekat sini negative infinity fx ialah fx. Okay, negative infinity 1 ialah f1. Kalau ditambahkan lagi negative infinity 1 tambah, hujung limit kita ialah 2, so dia jadi f2. Okay, so ini hujung limit kita kosong. So sini ialah f kosong. Okay, so dia jadi f kosong. Tambah, yang ni kena integrate lah. The only thing yang kita integrate. X square over 2. From 0 to X. Okay. So macam mana nak cari ini? Ini kita sentiasa akan refer kepada function sebelum. Okay, ini F0 ni macam mana nak cari? Refer function sebelum. Okay, maksudnya kita akan substitutekan nilai kosong tu di function sebelum. Ini tak ada masalah sebab memang sebelum function kita kosong, so akan jadi kosong lah. Okay, so kita ambil yang kanan tu saja, 1 over 8 ataupun 1 over 16. Saya keluarkan 1/2. Substitutekan X dalam X. Okay, substitute X dalam X bukan X cube Substitutekan X dalam X, dia masih lagi jadi X square dekat situ. Kita just substitutekan. Okay, bukan kita darabkan dia. So here will be, substitute X into X. Okay, so kalau saya ada X ke 1, dia akan jadi X minus 1 saja. Okay, substitute X jadi ke dalam X akan jadi X juga. So here will be X square minus 0. So our answer here is 1 over 16 X square. Okay, so selesai interval yang kedua. So seterusnya kita pergi kepada interval yang terakhir kita. Saya nak table ini. Okay, kalau saya tak nampak dalam jalan kerja, salah. Salah, tapi saya tak nak tengok lah. Okay. Kita punya kerja ialah memudahkan pemeriksa. Jangan menyusahkan pemeriksa untuk cari apa yang kita buat. Okay, so sekarang interval yang terakhir ialah yang biru, which is X greater than 4. X greater than 4. Okay, yang warna biru. Okay, so sama juga mula daripada awal, which is F besar, Fx equals to negative infinity pergi ke 0 dulu, function 0 plus 0, sekarang boleh letak 4 sebab dia bukan last limit, 1 over 8x dx tambah, which is supposedly here is 4 to infinity. Okay, tapi last limit kita letak X. Okay, function 0. Last limit ganti X. Okay, sebab nak jadikan function. Kalau tak, kita tak dapat function, kita dapat value.
Okay. So sekarang sama juga, kalau nak buat sendiri satu-satu, ini akan jadi kosong, ini kita kena integrate, ini kita kena integrate. So banyak kerja pula kita nak integrate kan. So mudahkan kerja kita. So macam kalau tadi saya ambil yang ini, macam mana ni? Macam ni ke? Yang ini jadi F0. Okay. So sekarang saya nak mudahkan kerja saya sebab kita dah integrate dah ini. So 2 depan ini akan jadi F4. Macam mana boleh jadi F4? By definition tadi kita ambil limit yang terakhir kat sini. Okay. So sebab tu dia jadi 4. Okay. So F4. So belakang kita kena integrate. Plus 0 lah. Belakang tak ada masalah 0. Tak ada dah. So mana nak dapat F4? Refer kepada function sebelum. Okay, substitutekan 4 kepada function yang sebelumnya. So basically kita ada 1 over 16 for square. Which is kita end up dengan 1. Macam mana nak tahu jawapan kita tu insya-Allah betul? Kamu akan dapat 1 dekat sini. Okay, kalau tak dapat 1 maksudnya salah lah. Dah tentu salah. Okay, kalau dapat 1 insya-Allah betul. Belum tentu lagi betul. Tapi yang kalau tak dapat 1 dah tentu salah. Allah. Okay, so that is how we change PDF to CDF. So sekarang apa nak buat? Ini belum dalam bentuk function. Soalan minta dalam bentuk function. So kita kena letak dia dalam bentuk function. So question A is fx, f besar sama dengan piecewise function. So ambil semua nilai function kita 0, ini interval dia. So mula daripada 0, interval dia ialah x less than 0. Seterusnya ialah 1 over 16x square, ini interval dia. 1 over 16x square, interval dia ialah from 0 to 4. Dan last sekali ialah 1 x greater than 4. So that is how we do our PDF to CDF. So ini graf CDF kita lah. Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh, Miss. Okay. Alright, next. Question B. Sketch graph y equals to fx. So ini exactly the same macam mana kita lukis graph piecewise function. Macam saya cakap, CRV tak ada specific shape. Okay. Basically ialah graph piecewise kita lah. So macam mana nak lukis graph, mesti kena substitute value. So ini graph yang kita nak lukis, function ni. Okay, substitutekan value dulu. So kita tahu the only value yang kita kena tahu dekat sini ialah when x equals to 0, when x equals to 4. Okay, so f0 is equals to 0 lah. f4 equals to 1. Okay, itu je cerita dia. So macam mana nak lukis graph kita? Very easy. Sini x, sini f besar kita. The only value yang kita ada 0, 1 untuk f besar dan juga 0 dan 4 untuk x kita. Okay, so when x equals to 0, this one is both equal dua-dua equal. So when x equals to 0, y equals to 0, so di sini. When x equals to 4, y equals to 1, di sini. Pun equal juga. Okay. So ini ialah graf kuadratik, graf senyum. Okay, sepatutnya graf dia lebih kurang beginilah. Okay. Tapi dia nak between 0 dengan 4, so kita lengkungkan dia sikit dekat sini. Okay. Tapi belum habis lagi. Kita baru buat graf yang ini. Okay. So mesti kena ada graf ini dan juga graf ini. So when x less than 0, fx kita ialah 0 juga. So kita panjangkan dia sebelah sana. Dan juga kita panjangkan dia sebelah sini. Okay. Cepat tak nampak. Okay, so basically graph kita ialah this one. Allah tak nampak. This one dan juga this one. Okay.
Okay, so itu graf kita. Okay, lukis tengah-tengah saja tak cukup. Mesti kena ada x less than 0 dan juga x greater than 4. Okay, so itu sketching graph. Dan last question dekat sini ialah calculate probability. Okay, calculate probability. So saya cakap tadi kalau CRV, PDF mesti kena integrate. Untuk cari probability pun kena integrate. Tapi sekarang kita bukan ada PDF sahaja. Okay, kita dah ada CDF daripada soalan A. Okay, so why not kita terus mudahkan kerja kita. So the question asks us to find PX between 2 and 3. This one, sebab kita dah ada CDF, ini boleh terus tukar jadi F kanan tolak F kiri. Okay, tak payah risau kanan equal, kiri tak equal, itu DRV. Sekarang kita tengah buat CRV, so terus ambil nilai. So F3 nak ambil dekat mana? Di sini. Okay, ini soalan ni senang sebab both function kita ataupun the only function yang ada ialah ini sahaja. Okay, so 3 duduk dekat sini, 2 pun duduk dekat sini. So dua-dua kita akan masuk dekat function 1/16 x square. Over 16 2 square. Okay, so you'll get 5/16 dekat sini. Okay, ini ialah keseluruhan soalan yang mungkin akan keluar exam. Okay, ini ialah soalannya. The whole question. Macam mana cara tukar CDF, cari probability, sketching graph. Okay, ini soalan-soalan yang akan ditanya lah. Jelas ke? Jelas, Miss. Okay. Kita pergi example 19. CRV PDF. Okay. CRV PDF. Dalam kepala, kalau soalan suruh tukar, mesti kena integrate. Akan adalah integration kamu, kalau nampak CRV PDF tu, akan ada integration dalam jalan kerja kita. Okay. So soalan pertama. Obtain the cumulative distribution function. So apa benda yang kita buat tadi lah. Okay. So, tapi dekat sini kita ada dua function, which is bertambah kerja kita. So saya bahagikan siap-siap. Sekali lagi saya ingatkan, saya nak tengok ada kotak ni. Okay, kalau boleh lukis kotak yang lebih cantik tak ada masalah. Okay, so kita punya interval dulu. Interval kita ada -2. So ingat soalan tak semestinya bermula dengan kosong. Okay, tak semestinya sentiasa kosong start dekat sini. Tak semestinya F kosong. Okay, depends on question. So kalau kat sini -2, dia mungkin akan start dengan -2. Okay, so -2, kosong, 2. Okay, so ini interval yang dia bagi kita. So function is 3/16 x tambah 2 square. So ini 3/16 x minus 2 square. So soalan ni bahaya sebab apa, sikit je beza dia. Okay, satu positif, satu negatif. Okay, so kita mulakan dengan range yang pertama, which is x less than -2. Okay, x less than -2. Kalau tak nak confuse, tulis siap-siap. Ini dia bagi. Okay, -2 equal tak equal. Kosong equal tak equal. So kalau sini tak equal, kawan sebelah dia mesti equal lah. Kalau sini equal, yang sini mesti tak equal lah. Okay, so kalau tak nak confuse, tak nak fikir panjang, senaraikan dulu interval kita. So here we have x less than -2. So to find fx, integrate daripada negatif infinity sepatutnya ke -2, tapi hujung mesti letak x. Okay, letak hujung x. Hujung limit mesti x. So function 0 ini automatically jadi 0, tak ada masalah. So kita teruskan kepada range yang seterusnya, -2, 0. Sini equal, sini tak equal. So fx is equals to daripada negatif infinity, berhenti di -2 dulu. Okay, function 0 plus -2
berhenti di 0 sepatutnya. Okay. Tapi kalau kita tulis 0, kita tak dapat function. Last kali x. Okay, so function is 3/16 x plus 2 square. Okay, so yang pertama ini akan jadi, tengok huruf terakhir dia. Okay, kenapa macam pelik? Sekejap. Boleh dah tu. Okay, kita tengok huruf terakhir dia negatif 2. So di bawah akan jadi f negatif 2. Okay, tambah ini kita kena integrate. Okay, so ini f negatif 2. Sini kita kena integrate sendirilah. So 3/16 di luar. Power rule x plus 2 cube over 3 multiply by 1 negative 2x. Okay. So f negatif 2, tengok function sebelumnya which is f negatif 2 dapat kosong lah situ. So, kosong. Tambah 3/16. 3 dengan 3 saya cancel terus. So jadi 1/16 dekat sini. Substitutekan x, kita ada x plus 2 cube. Minus, substitutekan negatif 2. Negatif 2 plus 2 cube. Okay, which is jadi 0. Ya betul, saya salahnya function saya. Okay, betul. Okay, so which is here we end up with 1/16 x plus 2 cube. Okay, selesai fx kita yang kedua. Seterusnya, sambung lagi. Okay, sambung lagi interval seterusnya. So ini dah selesai, ini dah selesai. Seterusnya x between 0 dengan 2, 0 included. Okay. Pun mula juga daripada awal. Okay, kena mula daripada negative infinity juga. So fx equals to negative infinity, negative 2, 0 dx. Tengok yang atas ni je pun tak apa. Tengok atas ni je pun. Salin je balik. Tambah negatif 2, cuma sini kena refer balik interval kita lah. Okay, so negatif 2 ke kosong. Which is function 3/16 x tambah 2 square. Tambah, sekarang kita kena teruskan kosong ke 2. Okay, tapi last sekali kita letak sebagai x. Okay, so function is 3/16 x minus 2 square. Okay. So tadi 1. So sekarang 1, 2 integral ini kita dah tak payah cari dah. Okay, 2 integral yang di sini kita dah tak perlu cari dah. Okay, sebab kita tahu hujung limitnya ialah kosong. Okay, so kita akan terus gantikan ini dengan f kosong. F kosong. Okay, yang belakang sekali kena integrate lah sendiri. So integrate yang belakang sekali sama juga 3/16 di luar x minus 2 cube over 3 from 0 to x. Sama juga 3 saya cancel. So F0 ni nak dapat daripada mana? Dapat daripada function sebelum. Okay. From substitute kosong dalam function before. Okay. So function before ialah yang ini. So kita akan substitute dalam function yang sebelumnya which is 1/16 kosong tambah 2 cube. Okay. So ini jadi ini. Yang belakang kena integrate macam biasa. So plus, saya dah cancel 3 tadi, 1/16. Okay, kita dah integrate dah. So tinggal substitutekan sajalah. So x minus 2 cube minus 0 minus 2 cube.
Okay, so sekarang tinggal kira sahaja. So 1 over 16 times 2 cube, which is kita ada 1 over 2 plus 1 over 16 x minus 2 cube 1 over 16. Ini kena hati-hatilah. Okay, algebranya kena bagus lah. So negatif 2 cube dapat negatif 8. Negatif 8, negatif positif 8. Positif 8 darab 1 per 16, positif 1 per 2. Okay, kalau tak confident, darab satu-satu dulu. Okay, darabkan satu-satu dulu. So we have 1 over 2 plus 1 over 2 which is 1. Plus 1 over 16 x minus 2 cube. Okay, so ini fx kita yang seterusnya. Dan yang terakhir, fx kita yang terakhir ataupun interval kita yang terakhir ialah daripada 2 ke infinity ataupun x greater than equals to 2. Okay, so kita ada x greater than equals to 2. So ini yang paling senang, salin je balik semua. So fx equals to, salin je balik yang ini. Equals to negative infinity, negative 2, 0 dx. So ini 0 ke x dekat atas, so refer balik 0 ke 2 di sini. Okay, 0 ke 2. So 3 over 16 x minus 2 square, dan yang last sekali ialah integrate tambah ya Allah. Okay. Saya kecilkan sikit je. Ni 0 ni kat mana ni? Sini. Okay. Tambah 2 ke, which is sepatutnya infinity dekat sini. Okay, tapi hujung gantikan sebagai x. Okay, walaupun dia tak affect apa-apa pun, jawapan kamu masih lagi kosong, penulisannya kena betul. Okay, so ini pun nampak banyak. Okay, nampak banyak. Ada juga yang kira integrate satu-satu, tapi buang masa saja. Ingat kamu ada 2 jam je nak jawab soalan, bukan 20 hari. So kita dah tahu dah. Okay, tadi yang satu sahaja. Sekarang yang 1 dan 2. So sekarang 1, 2, 3 lah. Okay, 1, 2, 3. Integral ini ambil yang hujungnya which is 2 di sini. Okay, so ini akan jadi F2. Dari mana nak dapat F2? Function sebelumnya. Okay, substitutekan 2 dekat function sebelumnya. So yang kita perlu buat ialah integrate yang belakang tu lah, which is kita tahu jadi 0. So 0 lah. So ambil function yang sebelumnya, kita ada 1 over 6, 1 plus 1 over 16, 2 minus 2 cube, which is kita dapat 1. So macam saya cakap, jawapan akhir kita, akhir sekali interval kita mesti 1. Sebab kita tengah buat cumulative kan. Okay, so mesti kena 1. Kalau tak 1, mesti salah kira. Okay, so kira balik. Okay, so kita satukan semua sekali kita punya jawapan. Kita ada fx equals to big piecewise function kita. Okay, so yang pertama sekali ialah kosong x less than negative 2. And then jawapan kedua ialah 1 over 16 x plus 2 cube, x between negative 2 kosong. Okay, jawapan seterusnya 1 plus 1 over 16 x minus 2 cube, 0 to 2. Dan yang terakhir sekali ialah 1 untuk x greater than equals to 2. So ini ialah CDF kita. Betul lah, CDF. Okay ke?
Boleh ke? Ada orang dengan saya ke? Sorry Miss, apa Boleh tuh Miss? Miss. Okay. So that is how we change from PDF to CDF. Ramai yang tak ada je. Kenapa ramai yang tak ada? Tak apa, tak apa. Tengok je lagi. Okay, so next ialah sketch graph F kecil dan F besar. Maksudnya PDF dan juga CDF. Okay, so PDF kita inilah grafnya. Ambil ni. So, kamu tak perlukan dia punya, kamu perlukan function dia je untuk lukis graf sebenarnya. Okay, sebab basically the same thing macam mana kita lukis graf piecewise kita. So, untuk PDF. Soalan B ya. So, untuk PDF, substitute value dulu. Okay, nak lukis mesti kena substitute value. So, untuk yang pertama, interval yang pertama ni, substitute negatif 2. Okay, substitute negatif 2 dalam ini, negatif 2 tambah 2 akan jadi kosong lah. Okay, which is equal dekat situ. And then substitutekan kosong dalam ni, ada 4, 3 per 16, 3 per 4. Okay, which is open. So, ini pula substitutekan F kosong. F kosong dekat dalam ni, ada 4, is 3 per 4. Case close. Dan juga substitutekan 2 dalam ni, kita dapat kosong. Which is open. Okay, so to sketch our graph, fx ataupun PDF kita ada negatif 2, kosong, 2. Okay, when x equals to negative 2, y equals to kosong, close. When x equals to 0, y equals to 3 over 4, open. When x equals to 0, y equals to 3 over 4, close. Okay, so closekan dia balik. When x equals to 2, y equals to 0, so close. Open. Sorry, when x equals to 2, y equals to 0, so open dekat situ. Okay, so ini ialah graph quadratic. Okay, so dia akan jadi macam ni lah, mungkin macam ni. Okay, sama juga, ini pun graph quadratic juga, so dia jadi macam ni. Okay, so kalau kita gabungkan graph kita, ini akan dapat di sini lengkung lah, ada lengkung sebab dia graph quadratic. So same goes, sini pun akan ada lengkungnya. Okay, sudah ada lengkungnya di situ. Okay, so itu graph PDF kita. So graph CDF kita, ini grafnya. Okay, ini function dia. So, sama juga substitute kan. Ini graf CDF kita. Sama juga substitutekan value, so kita ada F besar, F negatif 2. Substitute dalam ni dapat kosong. Plus F kosong, substitute dapat 1 per 6, berapa tu? 8. 1 per 2. Open. So untuk interval ini pula, substitutekan kosong dekat dalam ni. F kosong which is dapat 1 per 2 juga, close. Dan last sekali F2 akan dapat kosong, open. F2 dapat 1, F negatif 2 dapat kosong. Open, close. Okay, so lukis graf kita.
X F besar. Okay, so negatif 2 kosong. So kita ada negatif 2, kosong dan juga 2. Negatif 2 di kosong. So sini, open. Tapi kalau tengok function kita kat sini ialah kosong untuk X less than negatif 2. So, dia akan tebal lah di sini. Okay, dia akan tebal sikit. Ada nilai dia. Okay, nampak beza. Make sure nampak beza dengan exist kamu. Seterusnya, when X equals to negatif 2, 0. So, dia jadi close. When X equals to 0, Y equals to 1 over 2. Open. Tapi yang bawah when X equals to 0, Y equals to 1 over 2, close. When X equals to 2, Y equals to 0. Atas close, bawah open. So, akan jadi close jugalah. Macam salah je. Sini. Sorry, sini ada satu. Ni close Okay, so kalau tengok graf kita, ini melintanglah constant dapat kosong saja untuk X less than negative 2. So dia akan jadi macam ni. Ini ialah graf kubik. Okay, so kalau ingat graf kubik kita macam tu. Okay, ini graf kubik kita. Sudah ada lengkung di situ. So, kita akan lengkungkan dia pergi kepada satu. Okay, sebab ini graf kubik, ini pun graf kubik juga. Okay, so daripada sini, alright, saya tak cantik pula. Okay. So yang terakhir ialah X greater and equals to 2 dapat satu constant terus ke sebelah kanan. Okay, so that is our CDF function. So macam saya cakap, PDF dan CDF untuk CRV basically ialah lukis piecewise function kita. Okay, just lukis piecewise function kita. So last question is to find PX greater than 1. Okay, kita dah ada CDF, so dah tak perlu integrate. Jangan integrate dah. Okay, sebab kalau nak integrate pun buang masa kamu saja. PX greater than 1. So kita nak gunakan CDF. Okay, kita nak guna CDF. Guna CDF. Tapi kalau guna CDF mesti kena PX less than X ataupun less and equal. Kita tak kisah equal ke tak pun tak ada masalah. So ini akan tukar kepada 1 minus PX less and equals to 1. Okay. Equal ke tak equal ke kita ambil 1 juga. Okay. So this one automatically terus jadi 1 minus F1. Okay, guna CDF kita. So F1 nak cari dekat mana? F1 ialah when X equals to 1. So X equals to 1 ialah di sini. Okay, ini F1 kamu. When X equals to 1, F besar kita ialah 1/16 X tolak 2Q. So kita masukkan dalam tu lah. So we have 1 minus 1 over 16. 1 minus 1 over 16 X minus 2Q. Okay, so gantikan X kita dengan 1. Berapa jawapan kamu kat sini? Kena kira? Uh, 17 over 16 miss. 17 over 16. Macam mana boleh jadi 17 over 16 pula? Sekejap apa yang salah? F1. 01. 1/16. Miss, bukan ada 1 plus 1 over 16 bracket X minus 2 kata? Oh, yelah ada 1 plus kan? Okay, Yeah. thank you. 1 plus. So, one plus. Okay.
So kita ada 1/16 cube 1/16, betul? Ya, Miss. Okay. Right, so 1/16. Okay, so itu ceritanya. Okay, so semua di atas daripada example 18 yang kita belajar tadi, which is memang panjang, tapi inilah soalan-soalan PSPM kamu. Okay, inilah soalan-soalan yang bakal keluar kalau nasib kamu tak adalah tak baik. Okay, kalau memang soalan tu nak mencabar kamu. Kalau nasib baik, kalau rezeki kamu ada keluar soalan DRV lah. Okay, soalan yang senang dan tak banyak kira. Sekarang lagi kita tambah lagi kerja kita ada 1, 2, 3 function. Okay. Kalau dekat sini 2 function pun dah cukup 1 page. Pandai-pandailah kamu adjust dekat sini. Okay, so ini example 20 ini kita jumpa pada hari Rabu. So sila bersedia. Okay. Example 20 kita please try buat and then hari Rabu saya nak tengok kamu punya kerja. Okay, semua bukan buat yang tukarkan saja. Okay, ini FX maksudnya dia nak CDF lah. So kita kena cari CDF and then ini kita kena cari kita punya probability menggunakan CDF lah. Guna CDF, jangan integratekan lagi. Okay, cukup kita integratekan sekali sahaja. Jangan guna PDF punya definition. Okay, okay last lah, median. Finding the median from probability density function. So kita semua tahu nak cari median boleh ialah 0.5 obviously. Okay, apa yang 0.5 basically ialah dia punya probability dia lah 0.5. So untuk cari median kita ada 2 cara which is macam menggunakan ini 2 formula lah. Okay, formula pertama, formula kedua. Okay, formula pertama ialah using PDF. Okay, sebab dia integration. Formula kedua ialah using CDF. Okay, sebab dia dah F besar dekat situ. Okay, so pergi terus kepada example 21. Ada satu function je, mudah je untuk kita sebenarnya. Sempat ke tak ni? Okay. Yang ni saya nak kamu buat sendiri dulu, soalan A. Saya bagi jawapan terus. Sama lah, ini pun nanti kita jumpa hari Rabu. Okay, example A ya. Okay, so this is the answer untuk CDF kita. So now, pergi kepada soalan B. Find the median M. Okay, so kalau ini tak ada, soalan ni tak ada, kita kena integrate lah. Okay, daripada negative infinity ke M sama dengan 0.5. Okay, tapi soalan ni dah ada, CDF kita dah ada. Jangan buang masa, terus gunakan formula CDF kita which is Fm equals to 0.5. Okay, so macam mana nak tentukan kita punya function basically-nya ialah kat sini ada satu function je, satu function tak ada masalah, memang M kita akan kena masuk dekat sini. Okay, contohlah kalau soalan tadi. Okay, saya tambah lagi satu soalan, cari median. Okay, saya tambah lagi satu soalan, cari median dekat sini. Okay, saya nak kamu fikir macam mana kita nak tahu function yang mana yang 0.5. Okay, daripada sini kita tak boleh tentukan sebab ini bukan cumulative kita. Ingat kalau kita buat data description, kita tentukan median kita ialah daripada cumulative kita. Okay, contoh kamu punya median kelas kamu 25. Contoh sini saya ada 10, saya ada 12, ini ialah 15, ini ialah 20, 28. So ini ialah median kelas saya. Okay, sebab 25 terduduk dekat sini. Sama juga konsep dekat sini, median hanya boleh dicari menggunakan cumulative frequency, okay, punya function. Okay, so daripada sini tak boleh cari. Okay, kita tak tahu dekat mana, function yang mana ialah 0.5. Okay, melainkan kamu kena integrate sangat satu-satu. So kalau kita ada CDF, contoh function ini ada 2 function. Tak tahu 0.5 duduk dekat mana. So apa yang kita kena buat ialah substitutekan value kita. Okay, substitutekan negatif 2 dekat sini, substitutekan kosong dekat sini. Contoh saya substitutekan kosong, 1/16, 2 cube.
Okay, kita dapat 0.5. Di sini exactly 0.5. Okay, so kita akan ambil median kita di sini lah. Okay, kita guna function yang ini. So let's say lah kalau kamu masukkan nilai ini, kamu dapat 0.25. So tak sampai lagi. Okay, so tak sampai lagi. So inilah function untuk median kita. Okay, so that is how you choose your function untuk median. So untuk soalan ni tak ada masalah sebab satu je function, obviously kita akan gunakan dia. Okay, so kita ada 1/4 kx ganti dengan m. Tolak m square over 2 minus 7/8 equals to 0.5. Okay, and then algebra je basically. Pindah-pindahkan 11/2. Saya tak nak ada fraction, saya darab semua dengan 2. So kita ada 8m minus m square equals to 11. Susun m square plus minus 8m. Bawa sebelah kanan So plus 11 equals to 0. Tekan calculator which is dapat point. Okay, dapat decimal. Kalau tekan calculator dapat decimal which is kita tak boleh factorize. Tak boleh factorize, kena guna quadratic formula. Okay, so m is equals to negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Okay, nak kira yang kat sini boleh, nak ambil je jawapan daripada calculator pun boleh. Okay, so we have 1.764 and m equals to 6.236. Rasanya dua-dua jawapan kita ke satu je yang kita pilih? Satu je. Satu je. Okay, median ada satu je. Okay, so macam mana nak pilih M kita? Ialah kita akan refer pada kita punya range dekat sini. Okay, M kita is basically X kita lah. Okay, so X is between 1 and 3. So, ini kita kena reject. Okay, kita rejected. Okay, so since M is between 1 and 3, so M kita is equals to 1.764. Okay, so tambah satu lagi pengetahuan kita, ilmu kita dalam CRV, CDF, iaitu cari median. Okay, so itu ceritanya. Next, kita akan tengok macam mana nak tukar balik CDF pergi PDF. Dia bagi kamu F besar pula, kita nak pergi jadi F kecil. Okay, sebenarnya ini lagi senang lah. Okay, sebab dia differentiate sahaja. So and then kita masuk expectation, variance, and then we are finished untuk chapter 8. So sekarang untuk Wednesday punya kelas hari Rabu, please selesaikan example 20. Fahamkan betul-betul. Okay? Boleh? Boleh, Miss. Okay, so itu sahaja. Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you, Miss.